ربنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada penghujung daripada tahun 1400, makna sehari lagi kita akan masuk kepada tahun baru Hijrah 1401 Hijrah. Jadi bermakna umur semakin lanjut, bertambahnya umur 2 tahun ke hadapan mengikut kiraan hijrah, bermakna kita semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersiap sedia untuk memperbanyakkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang diberikan pinjaman daripada umur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia ialah orang-orang yang panjang umurnya. Orang yang panjang umurnya dan orang yang banyak amalannya. Jadi mudah-mudahan pada malam ini Allah Ta'ala meminjamkan lagi umur, bermakna panjang lagi usia kita. Jadilah orang yang sentiasa memperbanyakkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada muka surat 85. Kepada catatan setelah kita membicarakan rukun wuduk, bahawa disebutkan qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini, bahawa dia kata wuduk jadi berkenaan dengan azan, selain untuk memberitahu bahawa waktu solat fardu telah masuk, azan juga dilaungkan ke telinga kanan anak yang baru lahir. Jadi orang menyambut anak baru lahir, maka disunatkan kepada dia untuk azan, kan? Tak kira lah yang mengazan ke tu lelaki ke perempuan. Tak payahlah tunggu Bilal masjid negeri, kan? Masjid negeri punya suara kuat-kuat, kan pecah pula gegendang telinga, kan? Jadi ibu bapa dia, ayah lah tak utama ayah, kan? Tak payah tunggu orang lain. Ini tunggu orang lain. Anak sehari lepas lahir tak diazan dan tak diiqamahkan. Kalau kita pergi ke klinik-klinik swasta, hospital swasta, biasanya jururawat tu akan tanya, nak azan kan? Kita pula gini kepala tak? Tak nak. Lepas tu dia sendiri yang azankan, nurse tu yang azankan. Nampak sangat tak reti macam mana jadi ayah gitu tak? Azan pun tak tahu. Sebab dia bimbang azan jadi takbir raya, Allahu Akbar, Allah. Itu yang jadi susah. Anak itu pun terperanjat, kan? Ni jadi susahnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab tak selalu dengar azan, kan? Jadi maknanya ke telinga kanannya. Kalau telinga kiri diiqamahkan. Kemudian merawat orang yang baru dirasuk jin. Ini pun disuruh kita azan, kerana banyak hadis yang menyebutkan apabila dilaungkan azan ini, syaitan jin akan lari, tuan-tuan. Waktu ketika mana azan dilaungkan, kan, jin akan lari sejauh-jauhnya boleh, supaya tidak dengar kepada dia suara azan tu, kan?
Mana orang yang kalau dengar azan tak nak datang, tu jin juga. Kan? Jin daripada golongan manusia. Dengar azan tak nak datang. Oh, tu jin juga. Kan? Sibuk dulu lagi duduk kat kedai, tak pergi-pergi masjid. Kan? Jadi ini jin tu dia, syaitan, semuanya takut mendengar suara azan. Jadi dengan sebab itu orang kalau dimasuki dalam badan manusia ni, jin boleh masuk. Kerana menyebutkan dalam riwayat bahawa jin akan masuk di dalam saluran-saluran darah manusia. Itu makna menunjukkan bahawa jin boleh masuk dalam badan, tubuh badan. Dalil yang menunjukkan bahawa jin ni boleh masuk dalam tubuh manusia, bagaimana seorang sahabiah daripada golongan Ansar mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ni dirasuk oleh jin. Sehingga maknanya bila dirasuk oleh jin, dia punya aurat dia terbuka. Rambut dia, kerana orang rasuk jin dia hilang akal. Kan? Dia hilang. Kerana dia tak menguasai dia. Sampai aurat dia terbuka. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah doakan dia. Jadi Rasulullah beritahu, kalau engkau sabar itu yang baik. Kerana sakit ini mengkifarahkan dosa. Jadi dia bila dengar Rasulullah berkata begitu, ya Rasulullah, jadi kau doakan aku orang yang sabar bila dirasuk jin, tetapi minta kepada Allah supaya bila waktu aku dirasuk jin, jangan sampai aurat-aurat aku ni terbuka, dilihat oleh orang. Jadi itu tuan-tuan, mana nak tunjuk jin boleh masuk dalam badan manusia, kan? Kerana kisahnya ada. Atau dia kata makhluk halus. Mana hantu-hantu ni semua ni, itu termasuk golongan jin. Kan? Orang sebut hantu raya ke, saka ke, kan tuan-tuan, puaka ke, itu semua daripada golongan jin lah. Syaitan pun daripada golongan jin juga. Kan? Nanti balik buka dalam surah Al-Kahfi, di mana Allah Ta'ala menyebut bahawa kami jadikan maknanya syaitan itu daripada golongan jin. Kan? Nanti balik baca suratul Kahfi. Siapa yang belum baca suratul Kahfi, nanti malam ni mana baca suratul Kahfi, nanti dia akan jumpa. Kan? Bagaimana Allah Ta'ala menyebut bahawa syaitan daripada golongan jin. Jangan dinafikan. Kan? Okay. Kemudian orang yang sedang marah, ni nampak marah ni, azan kan, biar hilang jin dia. Kan? Nampak siapa tengah marah, mari sini aku azan kan. Tapi nak kena jaga-jaga juga, kan dia takut dia lempang tu, itu jin yang mengamuk tu. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang marah ni, Rasulullah kata apa? Apabila kamu marah dalam keadaan berdiri, Rasulullah kata duduk. Nak tunjukkan jin ni, kan? Duduk. Kalau tak hilang marahnya, baring. Kalau tak hilang marahnya, baring juga. Makna suruh ambil wuduk. Sesungguhnya marah ini daripada syaitan. Itu jin. Marah itu daripada, maknanya daripada syaitan. Syaitan dijadikan daripada api, maka memadamkan api itu dengan air. Maknanya tunjuk apa? Kalau orang kena, orang yang sedang marah, azankan, baru hilang jin dia. Kalau tak hilang, itu memang powerful dia jin dia. Kan? Kan? Tapi kalau kita mengikut apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasul ni tuan-tuan, didatang tu padanya ada mukjizat. Rasulullah bila dia berkata, bukan kata yang direka-reka. Hadis-hadis yang datang daripada, yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan yang datang dari nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa. Kan? Illa wahyu yuha, melainkan itu wahyu.
Jadi itu yang datang tu yang disebut dari Rasulullah tu wahyu. Sudah tentu ianya daripada Allah. Mana mungkin apa yang datang daripada Allah, ilham, datang daripada Allah itu sesuatu yang tak benar, kan? Okey. Orang yang tidak baik perangainya. Mana-mana anak-anak kalau tak baik azan kan. Tiap-tiap hari azan kan, 5 waktu azan kan. Mana suami yang tak baik, isteri azan kan. Azan kan kat kepala. Biar dia jadi bagus sikit jalannya, kan. Jadi mana orang yang tak berperangai baik ni sebab apa? Sebab dia dikuasai oleh syaitan. Apa maksud syaitan? Syaitan itu ialah sesuatu yang menunjuk kepada perkara-perkara buruk. Ketika mana orang melakukan satu perkara yang tak baik, dia dikuasai oleh syaitan. Dan Rasulullah, Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran bahawa kami jadikan bagi kamu para nabi dan rasul musuhnya daripada syaitan, daripada golongan manusia dan daripada golongan jin. Jin nak menunjukkan kepada kita ketika mana manusia tu terarah perangai dia kepada perkara-perkara yang tak baik, yang tak elok, keji dan mungkar, dia dikuasai oleh syaitan. Maka azan kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian binatang yang liar susah nak dikawal binatang. Jadi diazankan. Ketika perang sedang meletus, boleh waktu azan. Dan waktu kebakaran besar, pernah berlaku di Arafah, waktu kebakaran yang melibatkan hampir separuh daripada waktu angin kencang tu, waktu kebakaran besar, maka disuruh kita melaungkan azan, kan? Supaya boleh terkawal dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika akan bermusafir dan lain-lainnya. Jadi maknanya azan ini ada yang menjadi satu syiar kerana untuk memanggil. Kerana azan ini ialah azan diambil daripada kalimah nida. Nida'u azan. Azan tu maksud beritahu. Jadi tujuannya untuk memanggil orang mendirikan solat. Itu ketika mana syiar. Dan ada juga ketika mana dia tidak menjadi satu syiar, tapi boleh digunakan kepada tempat-tempat yang lain, kan? Berpandukan kepada asarus sahabah ke, ataupun datang daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sunat melaungkan azan di telinga kanan bayi yang baru lahir, lelaki atau perempuan, termasuklah juga bayi daripada ibu bapa yang kafir. Kalau bayi ibu bapa yang kafir, yang bapaknya kalau kafir tak payahlah. Mana anak tu sendiri pun boleh, kerana bagaimana, adakah dia sebab anak-anak yang lahir ni seperti mana yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala batnihi ummihi fitrah. Itu sebabnya anak-anak yang lahir daripada perut ibu yang kafir, adakah dia masuk neraka? Tak. Sebab dia fitrah. Dia ahli fitrah. Ahli fitrah ni belum buat dosa, tak ke neraka, tak ke. Jadi perbahasan ulama di sana ada. Ada yang mengatakan dia ni masuk neraka sebab mak bapak dia orang kafir. Maka ada pendapat yang mengatakan macam mana nak masuk neraka? Ini dibahaskan dalam ilmu tauhid. Macam mana engkau kata nak masuk neraka? Dia belum buat jahat lagi. Sedangkan Rasulullah kata setiap anak yang lahir daripada perut ibu tu kan bersih. Maka di sana ada pro dan kontra. Jadi pendapat yang banyak diterima ialah bahawa anak yang lahir daripada perut ibu bapanya yang kafir, kalau dia meninggal dunia, dia tak masuk syurga, tak masuk neraka. Dia dikatakan ahli fitrah, maka dia duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak masuk syurga, tak masuk pula neraka. Jadi begitu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Permasalahan sah azan yang dilaungkan dalam keadaan hadas.
sama ada hadas besar atau hadas kecil. Kerana azan ini dia tidak menuntut kepada syarat sah. Nak? Orang berada ada besar ada kecil, hukumnya kalau dia azan sah azan dia. Tetapi makruh, hukumnya makruh. Ia lebih makruh jika berhadap besar. Jadi kalau orang azan ini yang afdalnya dia adalah disuruh untuk berwudu. Seperti mana yang kita baca pada minggu lalu, orang yang nak membaca Quran, orang yang nak membaca hadis, nak membawa kitab hadis, kitab tafsir, semuanya disunatkan. Kan? Disunatkan. Mana orang yang nak azan, termasuk orang yang nak azan, disunatkan untuk berwuduk. Tapi kalau sekiranya dia azan dia tidak berwuduk, adakah azan ini tidak sah? Sah hukum dia. Cuma disebutkan makruh. Apa maksud makruh di dalam hukum fiqh? Maknanya meninggalkan diberikan pahala. Maknanya kalau sekiranya kita maksud makruh ni ialah azan dengan wuduk itu lebih afdal daripada azan dengan tidak berwuduk. Jadi hukum masih sah lagi. Ya? Dan dimaafkan jika hadas datang ketika melaungkan azan. Dia dah berwuduk, tiba-tiba waktu dia azan terkentut pula dia. Ada. Maka dia berhadas kecil. Maka hukum azan dia sah. Kan? Dan yang keduanya makruh juga azan dalam keadaan duduk atau ketika menaiki kenderaan kecuali musafir yang menaiki kenderaan. Azan duduk ni makruh. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kecuali orang dalam musafir dalam kenderaan ataupun ketika mana dia menaiki kenderaan. Kalau dulu orang naik unta ke, kan, atau dalam menunggang kuda ke, dia azan ketika tu. Yang ada sebab-sebab masyakkah yang tak boleh diturun. Maka hukumnya dikecualikan. Yang ketiganya makruh juga azan dan iqamah yang dilakukan oleh orang yang fasik, orang yang banyak buat dosa, selalu terdedah dengan dosa. Orang-orang fasik, kan? Budak kecil, sobi, budak yang baru kecil, yang belum sampai balik lagi. Walaupun suara dia sedap, hukumnya makruh. Orang yang dalam keadaan berjunub dan berhadas, kecuali ketika tiba-tiba berhadas ketika azan. Tadi sebelum dia azan dia tak berhadas, kemudian berhadas ketika azan, dia boleh menyelesaikan azannya. Yang seterusnya, ketika azan disunatkan tartil. Azan ni jangan kelang kabut. Sampai tak cukup nafas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelik benar azan. Azan ni disunatkan tartil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tartil. Kan? Kau orang dengar dah masuk isyak apa? Azan disunat tartil. Tak kiralah tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tartil. Kalau yang ada lagunya lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berlagu sikit, kan? Tapi disunatkan dengan sebutan yang jelas. Allahu Akbar, Allah, itu tak jelas, macam mengaum je. Dia jadi sengau kan. Allahu Akbar. Mau naik ke hidung je. Jangan. Tuan-tuan, azan mesti jelas dan perlahan-lahan. Kerana apa? Kerana itu syiar.
syiar. Bayangkan bagaimana Bilal bin Rabah di azan, dia punya suara boleh naik sampai 7 petala langit. Riwayat bahawa satu langit kepada satu langit 70,000 tahun perjalanan. Bagaimana 7 petala? Suaranya boleh didengar oleh malaikat di langit. Bayangkan. Dulu mana ada mikrofon, hari ni pakai mikrofon, duduk sebelah tak dengar. Semua duduk kat luar je. Duduk kat beranda, kat dalam tak dengar. Lagi pelik Kenapa? Suaranya naik di atas kerana dibantu dengan sifat ikhlas. Itu dia punya medium dia. Saluran yang menyebabkan suara itu lepas. Kerana orang yang azan tu ikhlas. Hari ni lain berbeza kan. Kerana itu sebagai jawatan, sebagai gaji, sebagai mana apa, dah tugas kan. Dianggap itu sebagai tugas. Kalau tak tugas tak azan. Jadi ingat, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang berebut nak menawarkan diri jadi muazzin. Ada orang azan, suaranya sedap tapi tidak melepasi 7 petala langit. Malaikat Jibril turun bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu duha. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, orang dunia tak semayang kan? Semayang, azan sedap hari ni, tapi kami penduduk langit tak dengar. Jadi macam mana tuan-tuan? Nak tunjukkan amal, perbuatan, apa pembantu dia? Dia ikhlas. Ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Apa tanda ikhlas? Hilang daripada sifat riya, hilang dari sifat wujub, hilang daripada sifat sum'ah, hilang daripada sifat takbur. Ikhlas. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kena tahu orang azan ni, kena tahu kerangkap kalimah azan ni mesti diketahui. Kita orang yang Islam wajib kena tahu, walaupun tak jadi imam, tak jadi Bilal, kena tahu rangkap azan. Kerana rangkap itu tidak berubah daripada zaman Rasulullah sampai sekarang. Mana berubah? Laungkan oleh siapa-siapa saja, tetap tak berubah, sama je. Dan di antara sunat azan pada sembahyang subuh, dia ada tarjih. Apa maksud tarjih? Iaitu mengucapkan 2 kalimah syahadah perlahan, melaungkannya kedua sekuat. Jadi orang bila nak azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau dia sambungkan benda ni, maka yang bawah kena sambung juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kena kesambung. Kerana wasal, baca maka wasal. Jangan wasal atas, berhenti di bawah, tak boleh. Azan ada dia punya peraturan. Kalau wasal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambungkan. Tapi kalau diwakafkan, bawahnya diwakafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu tak boleh. Salah. Azan macam tu salah. Sedap apa ustaz dia? Sedap salah. Kan? Tak betul, tak mengaji tu. Azan ni bukan boleh main hentamnya. Asal berbunyi ya tuan-tuan, tak boleh. Bolehlah sampai habis, tapi orang kata ni tak ada ilmu. Kan? Okey. Kemudian sebelum kita asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia suruh tarjih dulu.
Sebut dengan perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru angkat suara. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebab dia target depan. Target dulu. Itu namanya target. Mana kita sebut dulu sebelum kita mengangkat suara kita. Ataupun boleh juga disebut nanti asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, angkat suara. Nanti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, angkat suara pula. Boleh juga. Boleh kita sebut 4 sekali, lepas tu diangkat suara, atau sebut 2, angkatkan suara, sebut 2 lagi, angkat suara. Okey. Jadi azan ni pun kita nak kena tahu bahawa bila kita azan, dia ada tajwid. Kan? Azan ni ada tajwid, tuan-tuan. Kalau kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah azan tu. Sebab bila dia azan secara wasal, maka ra itu mesti dibaris dhammah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, wasal tapi berhenti, dimatikan ra, salah. Mana salah azan tu? Kita salah dalam segi hukum. Kan? Kemudian apa kesalahan azan? Asyhadu an la ilaha illallah. Lam sabdu tak boleh guna. Asyhadu an la. Kan? Mana boleh? Bukan nak senang ni. Oh, susah juga Ustaz. Macam ni berhenti aja ni muazzin. Jangan berhenti pula, cabut pula nak azan. Kan? Tuan-tuan, ni ilmu. Orang nak azan ni bukan boleh main azan aja. Sebab itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muazzin tu ditentukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa jadi muazzin Rasulullah? Bilal bin Rabah. Siapa lagi? Ibnu Maktum. Bukan semua boleh. Kan? Sedangkan Ibnu Mas'ud tu suaranya sedap. Abu Musa Asy'ari itu suaranya seperti serunai Nabi Allah Daud. Tapi tak boleh jadi muazzin. Rasulullah tak suruh dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Asyhadu an la tu boleh panjang. Sebab itu li ta'zim, dia boleh panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah, jangan guna, salah, tak boleh. Kan? Jangan asyhadu alla, asyhadu, salah. Itu lagi memang besar salahnya. Kan? Dia asyhadu alla. Jadi tuan-tuan, walaupun jadi muazzin dekat surau, kena betul. Kan? Jangan main. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni bukan masuk isyak tu, jangan sembahyang dulu. Ni mengajar ni. Kan? Nah. Okey. Kemudian maknanya 2 tadi ditarjetkan. Itu nama tarjet yang kita sebut secara perlahan tadi. Jadi sunnah. Itu sunnah. Kemudian rangkap yang seterusnya, hayya 'alas shalah. As-shalah itu dia berakhir dengan ta marbutah. Bila ta marbutah, bila diwakafkan dengan ha. Hayya 'alas shalah.
Jangan hayya 'alas salah. Itu ha. Piramli aja. Ha. Kan? Hayya 'alas salah. Ni daripada bawah ni naik ke atas. Kalau ya ha-nya di tengah, jadi salah. Yang lebih salah hayya 'alas salah, lagi salah. Itu memang benar salah. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan berubah juga. Hayya, hayya. Itu Cina mari. Hayya 'alas salat. Bukan hayya. Hayya. Ha bil ha. Ha wasat al halqi. Hayya 'alas salat. Nanti balik dengar balik dia. Yang azan dengar balik. Kan? Azan ni pun disuruh talaki. Rasulullah Bilal bin Rabah ini bertalaki dengan Abdullah bin Mas'ud. Dan didengar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan ni pun disuruh talaki. Bukan main boleh hentam aja tuan-tuan. Kan? Jadi hayya 'alas salah. Jadi jangan bertukar ha tu kepada ha. Kemudian yang bawahnya hayya 'alal falah. Itu ha. Jangan tukar pula. Hayya 'alal falah. Itu jadi ha simpul pula. Salah. Ya. Jadi mana disebut secara betul. Maknanya tadi tertil, menjaga akan sunnah-sunnahnya. Ini yang di atas tadi kalau diwasalkan, nanti bawah diwasalkan. Tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang bawah ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bawah kena wasal juga. Tak boleh diberhentikan. Jangan di atas tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di bawah pula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Tu azan tu salah. Kerana tidak mengikut kaedah. Jadi kalau diwasalkan di atasnya, nanti di bawahnya penutupnya diwasalkan juga. Tuan-tuan, Jadi kita senang nak ambil, nak buat, nak secara wasal ke, nak azan secara wakaf pada kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi terpulang kepada kita. Kalau wakaf Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu wakaf. Putus satu-satu perkataan. Kalau wasal Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu wasal. Jadi kalau di bawah nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Tuan-tuan, tuan-tuan punya suara lagi sedap. Kalau kena mic ni, pecah mikrofon tu. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, azan ni bukan perlu kepada lagu. Itu lagu tu sebagai tambahan. Azan ini ialah perlu kepada orang yang suaranya lantang. Jenis macam kita slow, macam itik sereti, tak keluar, tak payah. Pada zaman Rasulullah, kenapa Bilal dilantik menjadi muazzin? Kerana muazzin Bilal ni dia punya suara yang kuat dan suara yang panjang. Itu banyak orang yang nak jadi muazzin ni, mana package dia bukan dengan sebab suaranya sedap suara, tak. Dia yang panjang suaranya dan dia punya suara dia kuat. Itu yang diletakkan syarat untuk jadi muazzin. Jadi tuan-tuan, sebabnya masjid negeri dia punya muazzin tak berapalah. Ada yang komplain saya, Ustaz, kenapa ni muazzin kat sini tak sedap lah Ustaz. Sedap itu bukan package. Tengok suara dia lantang, bergegar siling. Nasib baik dia tak kena empap.
Kita cari yang lantang suara. Sedap tak sedap tu datang kemudian. Bilal bin Rabah pun suaranya dia mana ada berlagu. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Waktu kita faham tuan-tuan. Jadi bila kita azan ini mesti ada tarjih. Itu baru 2 syarat daripada azan. Itu kesalahan-kesalahan kita dah terangkan kesalahan. Nanti insya-Allah minggu akan datang kita talakikan azan ni supaya tuan-tuan boleh dengar macam mana cara azan yang sempurna. Kan? Ini belum azan dah sumbat telinga dah. Action. Tapi suara tak keluar. Dia waktu nak masukkan ni, nak tekan ini ke, nak masukkan jari-jari mana yang nak dimasukkan? Ini semua ada syarat dia. Jari mana yang nak masuk? Masuk dalam lubang telinga ke atau menekan anak telinga? Itu nak kena faham. Bila kita azan ni. Macam mana cara tu? Jadi bila kita faham nanti semua boleh azan, kan? Tapi jangan ambil azan kat sini nanti bila tak ada kerja. Tuan-tuan pergi ke azan tempat lain. Kan? Jadi tuan-tuan sebab ini dia dah diberi gaji. Memang tanggungjawab dia dan itu amanah dia. Jadi tuan-tuan insya-Allah kita sambung lagi nanti apa itu taswib. Kan? Jadi bagaimana yang dikatakan taswib? Bagaimana azan subuh? Kan? Nak kena 2 kali ke sekali? Azan zuhur, Jumaat 2 kali ke sekali? Nanti kita bicarakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi